Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pencerahan, salam malam minggu. Dah bergesin, dah sejuk saudara. Salam malam minggu saudara. Saudara Azrul Jalil, apa khabar? Begitu juga dengan saudara Mustafa Ilyas. Saudara Mustafa Ilyas, saudara Azizan Saidun. Saudara Azrul, apa khabar? Saudara Zamari LC, terima kasih sahabat malam menemani saya. Saudara Mat Adnan, itu juga dengan pembalasan Masyar. Wes Mangan, Wes Waras. Saudara Syarul Azam, saudara Puan Syarif Safiah Jamaluddin. Begitu juga dengan saudara Mazli Syamsuddin. Waalaikumsalam. Saudara Syah Ibrahim, Izzuddin, apa khabar anda? Saudara Muhammad Maisyarul Abdul Karim, Satria Setiawan dari Mengelumbu Perak, memang dia selalu hadir. Saudara Yusuf Yakun, Waalaikumsalam. Mak N Norain, Puan Rusinin Kuringot, apa khabar? Khabar baik. Puan Syarifah Hanifah BSA, saudara Ibnu Hasan, Izzuddin, salam bahagia, semoga berbahagia bersama keluarga. Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat bahagia. Puan Siti Zubaidah, Lili Seli, Waalaikumsalam. Syarifuddin Syahari ataupun Cik Din, semoga sihat selalu. Zek Zul, Emi Furniture, Kamal Zaman Johan, Waalaikumsalam. Nur Maria, apa khabar puan? Moga sihat. Bila berkesalam pada semua player-player yang berkesempatan dengan kita malam ini, saudara. Itu juga dengan saudara Abdul Rahman, Puan Normah Amin. Jangan lupa saudara, like, share dan subscribe. Lebih-lebih lagi di Instagram. Sebab kadang-kadang kalau ada gangguan di Facebook, bolehlah anda melayari Instagram, saudara. Saudara Piknik Juragam, apa khabar? Zakaria Hashim, saudara Abu Hassan Bidin, Ramli Hassan Tan. Itu juga saudara Muhammad Asidir dari Kuantan, Pahang. Sani Rais, apa khabar saudara? Nur Aili, Yusuf Ishak, semoga sihat walafiat. Saudara Syukur Jamil, saudara Zul Ali, Puan Rosmah Ros. Begitu juga saudara Zainuddin Yasin dari Putatan Sabah. Saudara Mazuki dari Changlun Kedah. Changlun tu tempat saya lahir, saudara Mazuki Saad. Saudara Rashid Obakar, saya bukan orang Changlun, lahir di sana kebetulan. Saudara Osman Patman. Begitu juga Osman Abdullah, Puan Syarifah Hafifah, saudara Muhammad Syaril Adam, Cik Ros, saudara Oping 69, saudara Hazrul. Ini teman kita di Instagram. Saudara Aziz Mohsin dari Sri Gading, terima kasih hadir. Jaka Linglung, selamat malam dari Penang, Jaka. Saudara Norman Amin, apa khabar semua? Raja Rimba, saudara Abdul Aziz, saudara Radin Razak, saudara Syam Haji Nawawi, Azli 9261, Lobai Zamri. Baik saudara, yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah lepas pencerahan ini saya akan santuni saudara di live di Instagram. Begitu juga Kaza Niza ni nama biasa saya dengar, mungkin sahabat saya agaknya. Apa khabar saudara Kaza Niza? Baik saudara, saudara Tija, Puan Zaitun Wajib, saudara Muhammad M. Fadil, Syam Haji Nawawi, Wan Ismail, So Azizam dan Mazlan Khalid di Instagram. Baik saudara, saya harus memberi pencerahan tentang apa yang berlaku hari ini dan semalam. Kerana saudara, hari ini hari Sabtu, malam minggu saudara. Moga anda sihat walafiat. Tarikh 3 September dan ini merupakan hari yang ke-899. Besok masuklah 900 hari genap. Saudara, COVID-19 menyerang negara kita. Dari laporan saudara Rio dan saudara Jamil Idris, saudara Rio daripada Universiti Melaya menghantar kiriman pada saya bahawa nampak gayanya ada sedikit penurunan. Kemarin 2,356, semalam 2,328. Menjadikan jumlah terkumpul 4,787,980 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Dan Kementerian Kesihatan berjaya menyembuhkan sejumlah 4,717,292 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Bagaimanapun semalam terjadi 9 kematian saudara. Menjadikan jumlah angka kematian sudah pun 36,225 orang saudara. Berhati-hati kerana dari pemerhatian saya terdapat
peningkatan jangkitan di 6 buah negeri. Susut di 9 buah negeri, sementara Perak tidak berubah. Perak dia kekal jangkitan sejumlah 175 orang. Selangor susut kepada 750 orang. Wilayah Persekutuan susut 479. Sabah juga nampaknya susut pada 205 jangkitan. Negeri Sembilan susut 125. Cuma Melaka naik 109 dan Sarawak juga meningkat agak mendadak daripada 62 kepada 140 kes jangkitan. Jadi teman-teman di Sarawak berhati-hati dan jagalah kebersihan diri. Sebagaimana saya katakan semalam, kita sekarang ni musim majlis perkahwinan. Jadi pastikan kita menjaga penjarakan sosial. Saudara Azizam, Saudara Mailam K, Rahidah Muhammad, Saudara Zainal Abidin di Instagram, Saudara Roy Pa, Saudara Azinuddin di Facebook, Rantapan Kasih, Abdul Aziz Abdul Rahman. Baik, saudara, usai laporan kedudukan COVID-19, walaupun malam minggu saya harus mewawarkan perniagaan. Jadi kalau anda mempunyai produk untuk diwawarkan dalam kolom e-commerce ini, tak lama pun, dalam 3 minit, anda boleh hubungi Al-Azhar di talian 011330 41241. Al-Azhar memasarkan bakur, ini haruman setangi bakur. Ini macam kemian dibakar wangi semerbak. Begitu juga dengan parfum. Parfumnya dari tanah Arab, saudara. Juga beliau memasarkan gula O. Ini bagi mereka yang health conscious, yang nak jaga kesihatan, yang kadang-kadang tinggi kandungan gulanya, eloklah bertukar kepada gula O, kerana gula O ini tiada kalori, saudara. Hubungi Al-Azhar, saudara. Dan jangan lupa hubungi Siti Farehah untuk mendapatkan bekalan harga lama, walaupun barang dah naik mendadak-dadak. Saudara, Siti Farehah di talian 017-711-4300. Beliau memaparkan dendeng manis Siti Farehah. Teman-teman di Lembah Kelang, kalau nak buah-buahan yang manis, yang segar dan harganya murah, boleh hubungi Syauqi 012-357-5703. Buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah saudara, dari rumah ini di Lembah Kelang. Dan akhir sekali adalah makanan, memang saya mengaku ini kegemaran saya, iaitu popiah sirih Lady Maria. Sedap, saudara, pedas, rangup dan manis. Harga mampu milik, mampu beli, mampu rasa, dan bila makan, saudara, memang mengasyikkan. Rasanya pedas, rangup dan manis. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Itulah seketika untuk segmen Naluri Kehidupan. Puan Nuraini, saudara Zainal Muhammad Adil, saudara Zainal Mikomo, saudara Zailan, Waalaikumsalam, saudara Nilawati Amar, Qobah Azhar, Syafiq Yuzi, Jafri bin Din, Puan Habibah Dahlan. Baik, saudara, kita masuk segmen Naluri Kehidupan. Saya bukan ustaz, tapi saya melihat culipan yang dihantar oleh teman-teman elok untuk kita perhatikan dan kita hayati bersama, saudara. Kerana sebenarnya, saudara, dalam segmen Naluri Kehidupan ini, Islam mendidik dan mengajar kita untuk sentiasa berlembut dalam berdakwah. Jadi kita tak perlu kasar, apatah lagi marah dan bercakap keras waktu kita mengutarakan pandangan, saudara. Cukup sekadar berbicara dengan cara yang halus dan lembut, kerana hati manusia ini mudah tersentak dan mudah terasa. Sekiranya sekali hati kita terasa dan terluka, susah untuk dipujuk buat kali yang kedua. Oleh itu, berhati-hatilah apabila kita berbicara, saudara. Jangan memandang orang yang melakukan kesilapan seolah-olah mereka begitu hina dan berdosa. Boleh ditegur, tapi jangan pandang mereka seolah hina, saudara. Kita adalah menjadi keutamaan pada orang lain bagi memperbetulkan kesilapan yang sudah dilakukannya itu. Yang paling utama, kerana boleh jadi sesuatu kesilapan itu berpunca daripada banyak perkara yang tidak kita ketahui. Kita juga jangan mudah memarahi orang bila mereka melakukan kesalahan. Mungkin saja pelaku itu baru menyedari kesilapannya dan sudah bersedia untuk berubah. Yang lebih kita khawatiri, kita dengan lantangnya mengherdik tanpa memikirkan perasaannya. Sudah tentu hatinya akan terasa
dan dia akan memberontak. Nasihat kita tadi yang disaluti amarah hanya akan menjadi sia-sia, saudara. Kekasaran pasti mengundang kedukaan dan keburukan. Ia tidak dapat melembutkan hati mana-mana pihak. Hanya kelembutan yang dapat mengalahkan keegoan seseorang, dan hanya dengan kelembutan akan muncul selepas kebaikan. Ikutilah bagaimana cara baginda Rasulullah SAW dalam menegur seseorang. Memang ada kalanya baginda menegur agak keras, tapi kebanyakannya adalah dengan berlembut. Baginda hanya bercakap keras pada orang yang terbukti kesalahannya. Namun, pada yang melakukan kesalahan secara tidak sengaja, baginda berlembut. Pendek kata, kenalilah sasaran kita terlebih dahulu sebelum menuturkan kata-kata. Kerana kita bimbang, kita akan mengguriskan hati dan perasaan orang lain. Jadi, sifirnya mudah, saudara. Mengubah hati seseorang dengan nasihat yang lembut pasti akan berjaya. Jikalau tidak berjaya sekalipun, sekurang-kurangnya tiada hati yang terluka. Lambat laun pasti nasihat itu dapat difahami. Namun, sekiranya nasihat penuh kekasaran, meskipun digunakan untuk tujuan kebaikan, pasti akan ada hati yang terluka. Paling malang, mungkin ia akan mengeruhkan keadaan dan menambah rasa benci serta geram sebelum seseorang sempat berubah untuk menjadi baik. Ingat itu, saudara. Hayatilah kata-kata tersebut. Ini sebagai naluri kehidupan kita, saudara. Syayang Audrey, Saidi Sidi alias Abdul Aziz, saudara Razali Stapa. Begitu juga saudara Mat Aziz Ryan. Khabar hidup UMNO, saudara Mazlan SK. Baik, saudara, dalam segmen mutiara kata ini, hayatilah, saudara. Carilah tangan yang sudi menyambut saat kita jatuh. Carilah mata sahabat yang sentiasa melihat kebaikan kita saat kita tidak sempurna. Dan carilah hati yang sudi menemani kita saat orang lain menjauhkan diri mereka dari kita. Carilah sahabat-sahabat yang begitu, saudara. Kerana jarang kita boleh dapat sahabat-sahabat ini. Kadang-kadang waktu kita jatuh, mereka sering meninggalkan kita. Ini bagi saya sebagai pedoman, kata-kata mutiara ini wajar kita hayati, saudara. Dan saya tidak lepas daripada sentiasa mengingati pimpinan negara agar jangan berbelanja tanpa had, kerana saya amat bimbang negara akan muflis. Bicara kita malam ini tajuknya mudah. Politik Melayu serba kecurangan. Apa yang saya maksudkan dengan politik Melayu serba kecurangan ini? Sabar dulu, saudara. Kita santun pantun Pak Nazil. Terima kasih Pak Nazil. Jauh dari Perlis, dalam usia yang benar-benar warga emas, saban hari menghantar kiriman pantun kepada kita untuk kita hayati setiap teguran, bidalan dan juga panduan yang cuba diutarakan oleh Pak Nazil melalui pantun. Pak Nazil, kata Pak Nazil, makan salak biji tertelan, mujur jiran, cepat datang. Menteri mengelak menjawab soalan, tanda fikiran tidak matang. Kalau menteri itu dah mengelak macam-macam orang tanya tu, artinya dia tak matang. Tambah Pak Nazil, Kak Sumat membaca hikayat bersama suami petang hari. Pemimpin berkhidmat untuk rakyat, bukan demi diri sendiri. Jadi, kalau nak jadi pemimpin, kena ingat, anda harus berkhidmat untuk rakyat. Cik Nolia, saudara Mazlan SKS. Baik, saudara. Terima kasih Pak Nazil atas kiriman pantun. Kita masuk seketika, saudara. Ini perlu, kerana saya melihat dalam segmen Gedung Ilmu ini, kerana kita akan cuba untuk mengikuti pemikiran Allahyarham Za'bah, atau nama lengkapnya Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau merupakan tokoh pemikiran Melayu abad 20 Masihi. Saya menerima kiriman buku berjudul Perangai Bergantung pada Diri Sendiri yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Kiriman daripada sahabat saya, Tan Sri Johan Jaafar, mantan Ketua Pengarang di Kumpulan Akhbar Usaha Melayu. Ini kita masuk bab 34 dah, saudara. Kerana semalam kita berbicara tentang perlunya kita mengkaji dan menilai hala cara kehidupan dan akal fikir para mujahid serta imam tersohor dalam dunia Islam. Jadi bukanlah semestinya kita turut menggunakan agama sebagai
sebagai mujtahid tetap seperti mereka. Namun kalau mampu melakukan sebagaimana yang dijalani oleh mereka, tentulah lebih baik lagi saudara. Namun setiap warga kita yang berpendidikan serta mempunyai latar belakang sebagai orang berilmu, kata Allahyarham Pak Zabah, sewajarnya mengguna akal fikir, mencontohi para alim ulama terdahulu dengan menimbang melalui kebijaksanaan yang dimiliki untuk tidak mudah menerima bulat-bulat atau secara sembrono setiap yang dilontarkan oleh mereka yang cuba memesongkan fikiran kita melalui hujah yang terkadang sukar untuk dipercayai sepenuhnya. Setiap acuan pemikiran, ini pandangan Allahyarham Pak Zabah, setiap acuan pemikiran yang cuba diterapkan untuk kita ikuti tidak seharusnya diterima bulat-bulat. Jangan kita orang bagi pandangan je tu kita terima bulat saja. Gunakan akal fikir yang kita miliki untuk mengkaji sejauh mana benar atau tidaknya setiap idealisme yang cuba mereka lontarkan. Dalam lain perkataan, jangan terus percaya tanpa membuat sedikit kajian. Sebagai contoh, dia kata, apabila ada guru mengatakan 2 kali 5 jawapannya 10. Kalaupun ia benar, namun jangan terus ditelan serta diterima bulat-bulat. Tapi hendaklah dikira bagaimana jawapan kepada persoalan 2 kali 5 itu 10. Mesti ada formulanya hingga kita memperoleh jawapan tersebut. Itu pandangan daripada Allahyarham Pak Zabah. Kita sambung lagi malam besok, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, seperti biasa, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya. Maka anda bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Saya tidak akan bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dengan kiriman kata-kata atau pandangan melalui muka buku saya ini. Maka saudara harus bertanggungjawab sebab saya tidak mampu untuk memantau kesemua komen-komen yang anda lontarkan. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik yang matlamatnya sekadar untuk memberi pencerahan dan informasi. Tidak lebih daripada itu saudara, tanpa dikena bayaran, tanpa saya dibayar. Ya, kita prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Jangan gunakan page saya ini untuk kita saling maki-memaki, menggunakan bahasa yang tidak baik, yang bertentangan dengan panduan Kementerian Komunikasi. Berbicaralah secara harmonis kerana kita adalah warga cinta damai. Saudara, laporan keadaan cuaca masih lagi siang panas awal pagi sampai jam 12 tengah hari. Masuk pukul 1.30 lepas zuhur, hujan mula menitis. Itu keadaannya. Dan barulah sampai ke malam, suasana sejuk. Sebagaimana yang saya sering berpesan, warga emas, pastikan bila anda nak tidur, pakailah sarung kaki ataupun selimut. Supaya kita tidak mudah dijengah oleh krem ataupun kekejangan pada urat-urat kaki kita yang boleh membawa akibat kelumpuhan. Saudara, saya agak terkejut juga rupanya di Terengganu. Jadi kepada teman-teman yang mau berkelah, membawa keluarga ujung minggu, beriadah, berhati-hati kalau boleh janganlah kita pergi waktu petang. Elok pergi waktu awal pagi, kemudian agak-agak tengah hari itu berkemas-kemas balik. Kerana seramai 32 pengunjung, termasuk 13 orang kanak-kanak yang berkelah di Latar Ulu Kasar di Stew. Mereka berdepan dengan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian kepala air. Waktu petang air tu hujan turun, kepala air muncul. Ini kejadian itu berlaku petang semalam yang mengakibatkan 2 kereta proton arus dan proton sevi hanyut di bawah air. Nak bersuka-suka akhirnya datang duka saudara. Kerana menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Stew, Saudara Muhammad Razali Rafai, tiada kemalangan jiwa dilaporkan berlaku dalam kejadian itu. Tetapi 2 buah kereta dihanyutkan oleh kepala air di Ulu Kasar di Stew saudara. Sementara itu, Met Malaysia, iaitu Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan bahawa negara akan mengalami hujan lebat yang berterusan mulai pertengahan November ini yang akan membawa kepada banjir besar. Berhati-hati saudara. Ini Jabatan Meteorologi sudah pun mengeluarkan arahan atau kenyataan. Menurut Ketua Pengarah Met Malaysia, Saudara Muhammad Helmi Abdullah, fenomena La Nina yang masih berterusan dan dijangka sehingga awal tahun depan
ia menyebabkan peningkatan taburan hujan yang banyak. Met Malaysia meramalkan sepanjang Oktober bulan depan, risiko bencana cuaca hanya membabitkan fenomena hujan, ribut petir yang berpotensi menghasilkan angin kencang, hujan lebat dan banjir kilat. Bagaimanapun dalam tempoh yang singkat, kebanyakan tempat dijangka menerima taburan hujan yang normal pada awal November. Bagaimanapun mulai pertengahan November, kemungkinan besar banjir besar berlaku, terutamanya sehingga penghujung November. Jadi kebiasaannya ia bermula akhir September. Akhir bulan ini dah bermula setara, hati-hati. Hingga awal November, negara akan mengalami fasa peralihan monsun. Jadi dalam tempoh ini, lazimnya cuaca di seluruh negara memang baik waktu pagi, tapi petang hujan. Manakala sebelah petang hingga awal malam, ribut petir akan lebih kerap berlaku, terutama di negeri-negeri pantai barat serta pedalaman semenanjung Sarawak, iaitu di barat dan di tengah dan barat Sabah. Risiko untuk berlaku banjir kilatlah tinggi dalam tempoh ini, terutama di kawasan rendah di pantai barat semenanjung. Menurut Muhammad Almi lagi, monsun timur laut mula kebiasaannya bermula pada pertengahan November. Dalam tempoh November hingga Disember, cuaca adalah lebih lembap, terutama di negeri pantai timur semenanjung dan di bahagian barat Sarawak dan timur Sabah. Lazimnya cuaca adalah hujan pada sebelah pagi di negeri pantai timur, di barat Sarawak dan di timur Sabah. Pada sebelah petang diikuti dengan ribut petir atau hujan akan berlaku di negeri-negeri tersebut. Jadi beliau berkata perkara yang perlu dibimbangkan jika berlaku luaran monsun atau kemunculan sistem tekanan rendah. Ini menyebabkan hujan berterusan dan akan berlaku banjir di negeri-negeri berkenaan. Jadi jika berlaku luruan monsun yang kuat dan serentak dengan kemunculan sistem tekanan rendah, maka risiko berlaku banjir besar adalah tinggi. Luruan monsun yang signifikan biasanya akan bermula pada Disember. Hati-hati saudara. Jadi mulai bulan ni dah mula kita terasa awal pagi terang, petang hujan. Ini adalah peralihan, saudara. Ini bukan apa, sekadar mengingatkan teman-teman supaya kita berhati-hati membuat persiapan. Kalau dah tahu bala nak mendatang, siapkan persiapan kita. Saudara Ramlan, saudara Maya, Ana Zack, saudara Ismail Muhammad, Rohayati Zainul. Baik, di Johor, saya haraplah Datuk On selaku Menteri Besar yang baru, Wan Hafiz kena dengar ni, bahawa rupanya terdapat satu tempat, iaitu di flat Taman Mount Austin. Kawasan ini diwakili oleh Parti Muda. Saudara, kerana terdapat sebuah projek perumahan yang telah terbengkalai selama 19 tahun. Jadi menurut pengurusi Persatuan Penduduk flat Taman Mount Austin, Saudara Syahani Mat Isa, projek perumahan swasta ini dibangunkan sejak tahun 2003. Dijual dengan harga 50,000 unit, satu unit. Jadi dia mempunyai keseluruhannya sejumlah 10 buah blok, membabitkan 911 unit. Artinya 911 orang, 911 keluarga terlibat. Jadi masalah tersebut berlanjutan dah 20 tahun. Jadi Yang Amat Berhormat Datuk Hon Hafiz segeralah selesaikan masalah ini. Kerana terdapat juga hampir 24 blok, itu blok 6, 8 dan 9 yang sedia ada, membabitkan sekitar 401 unit rumah sudah diduduki, tapi menghadapi pelbagai masalah, antaranya kebocoran, tidak diselenggara dengan baik, pemotongan air, malahan berlaku pemotongan elektrik. Kesian warga kita, saudara. Jadi memang mereka mengadakan pertemuan dengan pemaju, tapi ia tak bertitik. Itu masalahnya. Saya haraplah wakil rakyat beliau di kawasan tersebut adalah itu Dewan Undangan Negeri Puteri Wangsa, Amira Aisyah Abdul Aziz. Memang anak muda. Jadi saya harap Amira Aisyah segeralah bertemu dengan pejabat yang amat Menteri Besar. Dan saya mengharapkan Datuk On tidak boleh mengira kerana kawasan itu kawasan yang diwakili oleh Parti Pembangkang, maka dinafikan hak rakyatnya. Tak boleh begitu. Kita sebagai pemimpin kena ingat, anda adalah Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Johor. Seluruh warga Johor itu adalah rakyat anda. Sama ada dalam pilihan raya mereka mengundi orang lain dan sebagainya, itu bukan perkiraan. Datuk On Hafiz, saya mengharapkan dalam masa sebulan, 2 bulan nanti, agar isu ini dapat diselesaikan atas segera. Kerana rakyat sudah lama hidup dalam keadaan kesukaran.
Kerana sekarang ini saudara, ramai juga orang bertanya, di mana bayangan pasukan elit jihad tangani inflasi? Dalam rumah hadir di Johor, tapi di seluruh negara sekarang ni, kerana kita ada jawatan kuasa jihad tangani inflasi dan kenaikan harga barang. Dan terkini katanya Bank Negara telah pun menjangka akan meningkatkan OPR-nya dengan alasan untuk mengimbangi tekanan inflasi yang kononnya didorong oleh tarikan permintaan. Saudara, tapi tidak dinyatakan sejauh manakah inflasi ketika ini berpunca daripada tarikan permintaan ataupun demand full inflation. Sedangkan faktor utama yang perlu diambil kira adalah pengaruh besar gangguan dalam rantai-rantai bekalan. Ini kesan daripada perang Ukraine yang belum ada kesudahannya dengan Rusia, kesan daripada COVID-19 yang dialami, dan pengetatan yang ketat oleh urusan-urusan dari negeri China. Jadi dalam sekarang ini kita hairanlah kalau benar Bank Negara Malaysia mahu meningkatkan OPR-nya, kenapa ia seolah-olah dilakukan terburu-buru sebelum mengenal pasti punca sebenar kenaikan harga inflasi, sebelum mengambil keputusan drastik untuk melaksanakan dasar monetary menguncung. Ini kerana peningkatan OPR pasti akan memberi kesan negatif kepada banyak sektor, lebih-lebih lagi dalam keadaan ekonomi domestik negara kita yang masih berada dalam fasa pemulihan. Apapun, kita haraplah pasukan jihad elit tanganilah inflasi keluarga Malaysia ni yang telah pun dibentuk. Mereka perlu fokus untuk meringankan rakyat daripada terus sibuk daripada membuat kerja-kerja politik. Ini yang kita harapkan, saudara. Kehidupan masih lagi tertekan. Sebab itu, Yang Mulia Tengku Razili Hamzah, beliau pakar ekonomi. Beliau mengingatkan supaya rakyat harus bersiap sedia menghadapi krisis keuangan. Ini mengurut unjuran pemikiran Yang Mulia Tengku Razili Hamzah. Beliau berkata bahawa kita harus bersiap sedia untuk menghadapi krisis keuangan. Untuk itu, amalkanlah sikap berjimat cermat. Kerana menurut Yang Mulia Tengku Razili, IMF telah pun meramalkan ekonomi dunia akan terus merudum hingga hujung tahun ini. Ramai yang bakal hilang pekerjaan kesan daripada merudumnya ekonomi dunia. Walaupun apa pun orang kata Yang Mulia Tengku Razili, pelabur tetap tidak akan masuk sebagaimana yang dijangkakan apabila kedudukan ringgit kita terus merudum sehingga penghujung tahun ini dan selewatnya awal tahun hadapan. Beliau meramalkan bahawa kedudukan ringgit kita akan terus merudum. Kalau begitu, pelabur mana nak datang katanya? Kedudukan nilai ringgit kita jatuh lebih awal berbanding apa yang diramalkan 3 bulan lalu. Saudara, besar kemungkinan menjelang hujung tahun ni kalau naik sampai RM5.70 bagi $1, tenat kita. Kedudukan nilai, jadi dari kedudukan nilai ringgit yang jatuh akan meletakkan negara bakal mengalami kekurangan makanan. Ini yang dikhawatirkan oleh Yang Mulia Tengku Razili. Kerana bila kita mengalami kekurangan makanan, dan ia pasti mengundang situasi politik yang amat tidak stabil. Kebimbangan Yang Mulia Tengku Razili menjelang akhir tahun ini adalah situasi semakin tidak menentu. Kerana 40 buah negara yang menurut pandangan Pak Jokowi, dia kata 60 negara akan jadi muflis. Tapi setakat hari ini katanya sudah 40 buah negara dilaporkan mengalami kelumpuhan ekonomi dan menjangkau hingga 60 buah negara lagi menjelang akhir tahun ini. Mudah-mudahan supaya negara kita ini tidak terjebak dalam situasi tersebut, saudara. Jadi inilah keadaannya, saudara. Apabila ekonomi kita merudum, suasana tidak menentu, saya terfikirlah dalam saat-saat begini, saya mengharapkan pimpinan negara yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri segeralah berunding dengan pakar-pakar ekonomi. Carilah pandangan ataupun petua-petua yang terbaik agar ekonomi dunia ini tidak singgah kepada negara kita. Walaupun tempiasnya ada, tapi bukan semestinya kita akan mengalami kemurungan ekonomi. Itu keadaan, Ustaz.
Cuma dalam terfikir-fikir begitu, saya terfikirlah. Semalam apabila Setiausaha Politik Menteri Besar Kedah, Afnan Hamimi, dia mengajak rakyat katanya membenamkan UMNO dalam PRU 15 nanti. Jadi bila saya baca kenyataan begitu, saya terfikir, apa perasaan sebenarnya yang dipikirkan oleh Datuk Ismail Sabri selaku Perdana Menteri? Kerana dalam penjemaah kabinetnya datang daripada PAS. Apakah beliau masih tersenyum bersama pimpinan PAS? Jadi kalau gitu keadaannya, apa lakonan yang mahu dilakukan? Ini kenyataan mereka nak membenamkan UMNO. Yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri datang daripada UMNO. Takkan nak biarkan begitu saja? Saudara, boleh mereka melontarkan macam-macam kenyataan dalam sebuah jemaah. Begitu juga ini macam Tasimuddin, dia kata UMNO parti dah kelongkang. Tapi kita lihat masih lagi disantuni oleh Yang Amat Perdana Menteri. Saya melontar gini, kita harus fikir apa yang pikiran Perdana Menteri ini. Apa yang dipikirkan oleh beliau bila suasana tersebut hadir dalam landscape politik kita. Dr. Mahathir tuduh UMNO parti perompak. Namun sehingga saat ini tiada sebarang siasatan dilakukan terhadap kekayaan anaknya. Mereka menuduh UMNO parti perompak, tapi kita diam. Jadi saya fikir, apa pikiran Yang Amat Perdana Menteri untuk menghadapi suasana yang sebegini? Begitu juga dan anggota kabinetnya, macam Menteri Pendidikan Radhi Jidin, dia membuat lontaran kata-kata bila dia kata kita mesti kalahkan penguasaan UMNO. Jadi sebagai Perdana Menteri, sebagai naib Presiden UMNO, Yang Amat Berhormat fikir macam mana? Saya nak bertanya je, bukan saya nak tuduh apa-apa. Sebagai orang parti lah, bila parti kita dituduh sedemikian, parti kita dijadikan sasaran untuk dibenamkan oleh mereka yang sekarang ni sekandang dengan Yang Amat Berhormat, duduk sebagai ahli jawatan kuasa kabinet. Ini orang kata mata berpandangan, budi kedapatan. Boleh ke Yang Amat Berhormat duduk dengan orang yang sebegini? Radhi Jidin dia kata UMNO mesti dikalahkan penguasanya. Kalau saya waktu itu tak kena pelempang dah cukup baik. Malahan sekarang ni, apa perasaan Yang Amat? Sebab itu saya kata mungkin rakyat dapat melihat. Sebab itu malam sambutan kemerdekaan, bila juru acara majlis sambutan sebut berulang kali, 2 kali rasanya, dia minta kita sayang PM. Orang tak jawab. Kenapa jadi begitu? Apakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak terfikir? Dan saudara, malahan sekarang ni bila viral tentang perjanjian persefahaman antara beliau dengan Tasimuddin sekarang ni, benar tadi siang tadi saya tengok adalah kenyataan beliau itu perjanjian lama. Tapi apa perasaan? Ini saya nak tanya sebagai pemimpin lah. Apa perasaan kita? Kalau saya orang cakap benda begitu, saya akan menepaninya. Saya akan bertanya, kenapa kau cakap begitu? Sekurang-kurangnya ini adalah jemaah menteri dalam kabinet Yang Amat Berhormat. Malahan saya nak bertanya pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Beliau adalah antara sebagai pengamal undang-undang. Apakah Yang Amat Berhormat bersetuju untuk melihat apa yang telah berlaku dalam aspek keadilan di mahkamah? Bagaimana 15 kes orang daripada Pakatan Harapan dibebaskan, tapi UMNO terus-terusan. Ini keadaannya lah. Jadi dalam keadaan begini, saya harus mengingatkan Yang Amat Perdana Menteri. Tak salah sebagai sahabat mengingatkan. Apakah sudah terlupa bahawa selepas langkah Sheraton, Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan PAS, mereka tidak akan jadi kerajaan tanpa UMNO. Sebab itu mereka tak seharusnya melontarkan kata-kata ataupun cacian terhadap UMNO. Sebab waktu itu saya yakin Yang Amat Berhormat juga adalah sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO. Keputusan UMNO kita nak bubar parlimen. Ini saat waktu Dr. Mahathir tak jawatan. Jadi kerana waktu itu mereka nak angkat juga Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, jadi tak boleh nak dibubarkan parlimen kerana alasan COVID dan sebagainya. Okeylah, UMNO pun bersetuju. Kemudian bagaimana perasaan Yang Amat Berhormat apabila Tan Sri Muhyiddin tarik diri daripada Pakatan Harapan? Sebab dia rasa PBM akan kalah pilihan raya
jika tidak tarik diri daripada PBM pada Pakatan Harapan selepas dia menyaksikan kekalahan mereka yang begitu teruk dalam peristiwa di Tanjung Piai. Malahan, ini keadaannya. Apa perasaan? Saya cuma nak bertanya je. Apabila Muhyiddin pernah mengugut untuk menarik sokongan, kononnya sebab dialah UMNO boleh jadi kerajaan. Jadi bagi saya lah, saya bercakap terus terang ni, saya rasa terfikir tadi sambil duduk menong-menong, sambil minum seteguk dua teh tarik, saya terfikir, apakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak terasa hati sebagai seorang warga UMNO? Malahan beliau adalah antara pemimpin tertinggi dalam hierarki kepartian, iaitu parti UMNO sebagai top 5. Jadi sekarang ni yang saya lihat, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi berterusan menjawab tentang sebarang tomahan PAS. Sebab itu hari ini beliau menyatakan sudahlah, tak payahlah nak pujuk, tak payah nak merayu, nak meraban untuk UMNO kembali bersama dengan PAS. Kerana jawapan kepada timbalan Presiden PAS malam yang menyatakan bahawa PAS tidak pernah mengisytiharkan pembubaran Muafakat Nasional, kata Dr. Zahid, beliau menghormatinya, tapi kita perlu hayati citra yang terlahir daripada gagasan Muafakat Nasional. Sekurang-kurangnya daripada perspektif Presiden UMNO dan juga parti UMNO, perlu harus dilihat mengapa gagasan yang formidable ini akhirnya gagal dipertahankan. Muafakat Nasional lahir daripada keperluan mendesak dua parti terbesar di negara ini waktu itu akibat daripada kehilangan keyakinan rakyat terhadap kerajaan pada ketika itu, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan. Keyakinan rakyat terhadap PH ketika itu menyusut. Masa hadapan ketika itu kelihatan malap dan hala tuju semakin tidak jelas. Tapi namun semua itu sudah menjadi sejarah yang tidak perlu dihuraikan lagi, kata Zahid. Tapi atas sebab itulah Muafakat Nasional ditawarkan kepada rakyat sebagai satu bentuk resolusi yang berani dan tegas daripada seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang atau kelas sosial. Semua ini bermatlamatkan supaya Malaysia dapat dipimpin semula dengan lebih terarah dan bertanggungjawab. Kerjasama UMNO dan PAS seharusnya menjadi entiti terbaik bagi memimpin jalan ke hadapan. Kerana dalam PRU 14 lalu, jumlah undi kepada BN yang dipimpin oleh UMNO dan PAS boleh mencecah hampir 50% undi mengatasi undi kepada Pakatan Harapan. Rakyat pula tidak yakin dengan janji seribu mimpi yang ditawarkan oleh Pakatan Harapan dan barisan kepimpinannya. Jadi semangat Muafakat Nasional itu tidak sekadar dimanifestasikan sebagai kerjasama politik, tetapi terjemahan besarnya adalah dalam satu bentuk wadah nasional yang lebih subur, lebih murni, yang dipasakkan kepada sejarah dan watak Malaysia, rukun negara dan keluhuran perlembagaan. Itu kenyataan daripada Presiden UMNO. Jadi, idealisme yang terbentuk melalui ethos di American Dream, yang kita I dream, kita nak jadi begitu, nak jadi begini. Ia sepatutnya bukan sekadar retorik, boleh terlaksana. Tetapi putus di tengah jalan. Muafakat Nasional sebenarnya memerlukan kestabilan dan kekuatan politik. Tapi citra ini perlulah diterjemahkan oleh rakyat melalui siri-siri kemenangan. Ternyata waktu ada Muafakat Nasional kita menang. 7 PRK macam-macam lah. Namun secara semua itu gagal. Sebenarnya kunci kejayaan dan kestabilan politik Muafakat Nasional adalah kepercayaan. Dan kepercayaan inilah yang telah dirobekkan oleh PAS apabila mereka memilih untuk menganggotai Perikatan Nasional di bawah Bersatu dan menenggelamkan momentum kerjasama yang dibina bersama UMNO melalui Muafakat Nasional. Itulah puncanya. Jadi bagaimana saudara kita nak ajurkan kestabilan, keyakinan dan kerjasama yang kukuh? Kiranya perkara paling asas iaitu prinsip dan kepercayaan diabaikan. Lebih-lebih lagi dengan parti yang sememangnya mahu menghancurkan UMNO. Sama ada dari dalam, dari luar, PBM memang nak menghancurkan UMNO. Jadi apa yang kita lihat, kerjasama yang PAS jalinkan dan mahu kita bekerjasama pula dengan PBM, ini adalah satu impian yang dangkal. Satu impian politik yang cukup dangkal, saudara. Kerana itulah Presiden UMNO mengatakan UMNO perlu bergerak ke hadapan.
Kerana parti telah pun membuat keputusan kita akan bergerak secara solo. Kerana tidak lain tak bukan akibat sikap tindak tanduk pimpinan PAS sendiri. Jadi Datuk Zahid mengatakan tak perlulah adanya sedu-sedan apabila PAS sentiasa cuba untuk main selamat. Inilah realiti politik yang perlu kita hadapi, saudara. Saudara, dalam keadaan begini timbul persoalan. Apakah PAS mampu meraih keyakinan rakyat dengan gandengan parti yang saya katakan parti kolam, itu Perikatan Nasional? Sebab hakikatnya PAS dan Bersatu saling memerlukan satu sama lain untuk melangkah memasuki pilihan raya umum yang ke-15. Saya melihat bahawa dalam keadaan begini mereka seolah menggali liang lahat yang lebih dalam, liang lahat politik lah, saudara. Sebenarnya sekarang ni tak tahulah bagaimana warga PAS, tapi kita melihat bahawa yang sebenar-benarnya yang memerlukan PAS adalah Bersatu, kerana Bersatu adalah berada dalam paling kritikal. Sebab kita tahu bahawa Bersatu ni pakar skim opting, supaya orang melompat. Tetapi kali ini tidak akan berlaku apabila akta lompat parti sudah terlaksana. Ini membuatkan Parti Peribumi Bersatu dalam keadaan yang kepanasan, macam cacing kepanasan. Sebab itu dia cuba nak bertangkup dengan apa-apa PAS. Malahan hari ini Tan Sri Muhyiddin yang pernah mengatakan PAS itu parti ajaran sesat. Jangan lupa, saudara. Dia mengatakan PAS parti ajaran sesat, tapi dia tak malu pergi ke Kedah untuk bersama-sama dengan PAS. Itulah keadaannya. Sebab itu saya melihat, saudara, apa kronologi yang dihantar oleh Ketua Penerangan UMNO, Datuk Saudara Syahril Hamdan, dia agak elok kita fikirkan bersama. Kenapa dan mengapa kita sukar untuk menjalin kerjasama dengan PAS? Kerana pada 25 Januari 2022, apa kata Mokhtar Sneak? Itu antara pimpinan PAS. Dia kata tiada pawang yang mampu merawat UMNO kecuali kekalahan. Hebatnya mereka menggelar UMNO. Bila dia kata tak ada pawang lah yang boleh merawat UMNO ini, kecuali dengan kekalahan. Itu doa mereka. Pada 27 Januari, Haji Hadi pula kata UMNO ini itik patah kaki. Bila sembuh nak berenang sendiri. Itu kenyataan Haji Hadi sendiri. Saya harus membaca kronologi ini supaya kita faham, warga PAS faham kenapa UMNO dengan PAS sukar untuk diganding semula. Sebab itu orang kata cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Ini mereka melontarkan. Bila berada dalam kerajaan, dah jadi menteri, dah jadi duta besar apa semua. Pada 28 Januari, Haji Hadi pula diberi amaran kepada kluster mahkamah. Kerana dia kata jangan membantah strategi yang mencetuskan Perikatan Nasional. 5 Mac, kata Haji Hadi, UMNO sudah lumpuh dan berpenyakit. Kalau gitu buat apa nak santun lagi? Kalau dah kata UMNO dah lumpuh, UMNO berpenyakit, kenapa terhegih-hegih nak bersama dengan UMNO? Ini persoalan yang harus kita fikirkan bersama. Pada 5 Mac, Haji Hadi kata lagi, dia mengajak supaya pengundi-pengundi pada 5 Mac, dia mengajak pengundi Johor supaya menghukum UMNO. Ketika tolak UMNO. Saudara, tak pedih ke warga UMNO? 11 Mei, Ketua Penerangan PAS menyatakan bahawa PAS menjamin agenda penyertaan ummah akan teruskan walaupun Presiden UMNO menolak agenda ini. Dengan jelas, dengan bongkaknya mereka. Saudara. Kemudian pada 22 Mei, saudara, dalam ini saya rasa masa musim pemilihan parti, pilihan raya negeri Johor. Tiba Sanusi, dia kata individu harus yang tolak muafakat nasional, katanya sebenarnya yang nyawa-nyawa ikan adalah UMNO. Itu kata Sanusi. Kemudian pada 11 Jun, bila kenyataan daripada PAS, Sanusi dia kata Datuk Zahid Hamidi desak PRU 15 awal kerana takut dipenjara. Pada 31 Julai, Haji Hadi pula dakwa penubuhan muafakat nasional tertangguh kerana UMNO buat masalah. Kita yang salah sebenarnya. Pada 13 Ogos,
UMNO boleh menumpang kekuatan PAS di Kedah jika ia berhasrat untuk bekerjasama di negeri itu. Itu kata Menteri Besar Kedah. Jadi dalam keadaan begini, saudara, macam mana kita boleh menyantuni lagi keadaan gitu? Kita disinggung, kita dikata, kita dinista. Saya sebab itu apabila Tan Sri Muhyiddin melontarkan kata UMNO parti kelongkang, UMNO parti perompak, UMNO parti penyamun, saya fikirkan macam manalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri boleh masih lagi boleh nak menyantuni, boleh pula menyantuni PAS dalam sebuah kerajaan yang saya melihat keadaannya tak tahulah. Ini perasaan. Saya melihat politik kita ni politik jugalah saudara, tapi janganlah kerana demi nakkan kuasa kita sanggup menggadaikan perasaan, maruah, harga diri parti kita. Ya, perlu dijelaskan. UMNO tidak mencari musuh, tapi ia seringkalinya dimusuhi. Yang termasuklah individu-individu tertentu dalam PAS melalui beberapa kenyataan yang saya katakan tadi. Jadi sebarang usaha untuk mempecahkan UMNO dengan dakwaan kononnya presiden keseorangan dan tidak mewakili parti yang dinyatakan oleh Tan Sri Hadi, dia kata sebenarnya tak betul, kerana sebarang keputusan besar ia tidak dibuat oleh seorang, tapi ia merupakan keputusan secara mesyuarah kepimpinan, sama ada di top 5 ataupun majlis tinggi. Jadi kalau orang boleh bercakap UMNO ini apa yang dinyatakan oleh Zaid itu kenyataan Zaid, itu bukan. Kita dah lama mengamalkan budaya bermesyuarah ini. Sebab itu saya melihat Dewan Ulama PAS, saya nampak bahawa Dewan Ulama PAS masih lagi berusaha. Sebab itu dalam keputusannya hari ini Dewan Ulama PAS Pusat sebulat suara menerima usul supaya Penyatuan Ummah menerusi Muafakat Nasional dan menolak sebarang kerjasama dengan Pakatan Harapan. Mereka tolak Pakatan Harapan tapi tidak dengan UMNO. Ini keadaan Dewan Ulama PAS. Saudara, dalam keadaan begini sekarang ni kita tengok juga malahan bila Haji Hadi dia kata kenyataan Datuk Seri Zahid tidak mewakili UMNO. Wah, ini satu hal lagi ni. Nampaknya hari ini saudara, sepanjang muktamar PAS di Kedah adalah sesi mereka menyerang UMNO. Tapi bukan hanya UMNO diserang, mereka menyerang pimpinan UMNO, terutama Presiden UMNO. Jadi warga UMNO perlu mempertahankan apabila pimpinan kita diserang begitu rupa. Bila dia kata kenyataan Zahid tidak mewakili UMNO, kita memilih beliau sebagai Presiden dalam era demokrasi. Bukan macam PAS menang tak bertanding. Kita ada pertandingan, 3 orang bertanding, Khairi Jamaluddin, Yang Berhormat Teguh Razali, Datuk Seri Zahid, dan akhirnya ahli parti warga Akar Bumbi memilih Datuk Seri Zahid. Walaupun ada undi kepada Khairi, ada undian juga kepada Yang Berhormat Teguh Razali dan majoriti kepada Datuk Zahid. Dalam sistem demokrasi, mereka yang mencapai kemenangan besar, dialah yang menang. Ini yang diamalkan. Jadi PAS dia kata apa-apa saya kenyataan itu tidak mencerminkan keputusan parti. Sedangkan apa saja yang dilontarkan oleh Presiden UMNO itu mesti melalui majlis tinggi. Saudara, malahan 2 hari lepas kita mendengar, saya hairan bila mereka mengatakan 2 hari lepas PAS memutuskan bertanding dalam PRU15 nanti melalui Perikatan Nasional. Okeylah, tak perlu nak tanya pada UMNO lagi. Saudara Acah Bentayan, Ketua Pemuda UMNO tak sahut, tak tahulah saya. Sepatutnya dia harus menyensing lengan dalam keadaan sekarang. Saudara, dalam keadaan sekarang ini saudara, banyaklah orang mengatakan macam-macam. Terutama hari ini adalah sesi pembantaian terhadap UMNO. Silakan, tak ada masalah. Bagaimanapun saya melihat tu serang PAS di Kedah pun cuma ada 15 kursi saja. Kalau UMNO tarik sokongan pun berderuk juga jatuh kerajaan di PAS tu di Kedah. Janganlah cakap besar. Jangan. Cuma UMNO ni memikirkan untuk kepentingan rakyat, kepentingan warga, tidak mau mengecuhkan suasana politik. Dan kita menanti. Nak buat apa nak tarik-tarik sokongan lagi, sebab kita dah berada di ambang untuk mengalami pilihan raya umum. Dan kita nantikan. Saya melihat bahawa walaupun
Banyak orang menuduh Yang Amat Perdana Menteri begitu begini, tapi saya yakin beliau akhirnya akan akur dengan kehendak top 5 untuk segera menghadap ke bawah duli Yang Mulia Tuan Agong memohon perkenan tuanku untuk membubarkan parlimen. Walaupun kata dah jadi mesti ada mesyuarat kabinet, mesti diputuskan bersama, walaupun ada persefahaman antara Yang Amat Perdana Menteri dengan Parti Peribumi, benar. Tapi takkan itu boleh menghalang. Mereka tak boleh kata no, tak boleh. Kalau Perdana Menteri nak buat, dia buat. Ini kuasa Perdana Menteri, his prerogative power. Macam mana? Saya balikkan balik kenyataan ini sebagaimana yang dikatakan tulisan Sri Anwar Musa. Dia kata jangan ganggu Perdana Menteri. So kita harap Tan Sri Muhyiddin jangan ganggu pemikiran Perdana Menteri. Haji Hadi pun tak payahlah nak ganggu Perdana Menteri. Dia nak pilih bila tarikh untuk pilihan raya, terpulang pada dia. Saya nak ulang balik kenyataan Tan Sri Anwar Musa yang kononnya menempelak UMNO, seolah-olah UMNO memberi tekanan kepada Perdana Menteri supaya mempercepatkan pilihan raya. Okey. Sekarang ni kita serah pada Perdana Menteri. Saya cuma tadi mempersoalkan apa perasaan beliau untuk berada dalam sebuah kabinet yang terdiri daripada menteri-menteri saban hari maki hamun UMNO. Ini persoalan. Saya bukan nak kata apa pun, sebab sebagai warga UMNO saya cuma terfikir, apakah beliau redha dengan keadaan begitu? Apakah sebagai pemimpin UMNO yang dianggap pemimpin tertinggi, yang dipercayai oleh UMNO untuk menjadi Perdana Menteri, meredhakan orang lain maki hamun UMNO? Ini persoalannya yang saya rasa saya tak perlu jawapan. Saya cuma harap Yang Amat Perdana Menteri fikirkanlah. Fikir semasak-masaknya kedudukan perkara. Warga UMNO melantik beliau sebagai anak presiden atas keyakinan beliau mampu untuk mengolah dengan jawatan tersebut perjuangan Mahasuci UMNO, perjuangan yang murni ini. Dan kebetulan beliau dah jadi Perdana Menteri. So teruskanlah perjuangan UMNO. Tapi merelakan, mengizinkan orang maki hamun itu, apakah beliau tak berani nak tegur? Ini persoalan. Saya timbulkan persoalan, bukan saya marah, tidak. Sebab saya duduk menong petang tadi, macam saya katakan pada saudara, saya fikir, PM ni datang daripada UMNO. Dia lah naik presiden UMNO. Sedangkan Haji Hadi kata UMNO itik patah kaki, Tan Sri Muhyiddin kata UMNO parti kelongkang, pimpinan PAS mengata begitu. Malahan Razif Jidin pula mengatakan pilihan raya akan datang, kita akan tenggelamkan UMNO. Apakah beliau masih lagi orang kata monyeh? Nak duduk lagi sengih-sengih. Okey. Mana maruah kita? Itu persoalannya. Saudara, saya jangan marah dengan saya. Saudara Hamzah Hussein ni komen, betul pandangan saya. Sebab itu Saudara Muhammad Zubir, rakyat Kedah dah tak mahu UMNO lagi. UMNO pergilah ke negeri lain. Tak saudara, apakah saudara mewakili warga Kedah? Kita banyak bermain dengan perasaan. Bagaimana saya turun Kedah, lain ceritanya. Kita sekarang ni sebab itu yang menjadi bukti nyata nanti apabila adanya pilihan raya umum. Itu saja. Sekarang ini saya melihat kesan apa yang berlaku hari ini, tentulah ini membawa kesan apa yang dialami oleh negara. Dalam keadaan harga barang masih lagi terkial-kial gini, rakyat dah tahu perlunya diwujudkan sebuah kerajaan yang stabil. Berdasarkan kenyataan itulah saya merasakan rakyat perlu memilih. Saya tak kata perlu memilih UMNO semata-mata. Besar kemungkinan juga akan memilih Parti Keadilan. Sedangkan jangan lupa, sebab yang saya lihat untuk saat ini, berdasarkan kepada track record, Parti Peribumi dia kalah. Kerana kebanyakan pimpinan dalam PBM itu terdiri daripada mereka yang dulu datang DNA daripada UMNO, orang yang melompat. Apakah rakyat akan percaya pada mereka lagi? Itu yang harus dijawab. Dan di Kedah sendiri, PAS cuma dapat 15 kursi. Apakah benar-benar pimpinan PAS dapat menyantuni kehendak rakyat? Juga perlu dijawab. Saudara, jangan tiba-tiba kata orang Kedah tak mau terima UMNO. Jangan kata begitu, saudara. Tak baik. Apa ni, saudara, jalan ni Daud dia kata tolak BN. Perpuk, saya pun tak tahulah nak cakap apa pun. Dan kadang-kadang sekarang ni, saya sebab itu saya seronok buka ini laman saya ni, teman-teman daripada pelbagai parti. Anda mungkin menyokong PAS, anda mungkin menyokong Keadilan, anda mungkin menyokong PBM. Alhamdulillah, kita menyantuni. Saudara Salim Muhammad, dia orang letih dah dengan BN.
kenapa mereka letih dengan Barisan Nasional? Ini persoalan. Sila kemukakan hujahan. Saya berhujah melihat daripada apa yang berlaku, saudara. Sebab itu macam contohnya hari ini, saya berhujah bagaimana saudara Rafizi akhirnya hari ini disiasat oleh pihak polis. Selepas selepas pegawai khas kepada Datuk Dr. Latif membuat laporan. Itu saudara Syed Ahmad Mazudin. Dia buat laporan polis dan hari ini polis memanggil Rafizi. Cuma saya bersimpati dengan beliau. Apabila sekali lagi dia kata dah 5 kali dah telefon dia kena rampas. Memanglah sesuatu yang menyangkut soal-soal kesalahan komunikasi ini, pihak polis akan mengambil telefon itu untuk disiasat, untuk dibedah, untuk dilakukan forensics. Kajiannya apakah dalam telefon itu terkandung perkara-perkara yang lain. Itu SOP polis jangan kita persoalkan. Cuma bersimpatilah saya bila dia kata siapa pula nak bagi saya telefon baru. Saya tahu, senyum saya. Tetapi itulah natijahnya. Kita jangan melontarkan kenyataan-kenyataan yang berbau fitnah. Untuk apa? Saya cuma menganalisa apa yang berlaku. Tidak lebih daripada itu. Di Kedah saya bercakap, saya pergi ke Langkawi, saya melihat tentang kehidupan warga di Langkawi, keluh kesah mereka. Saya berada di Jerlun, saya berada di Kok Diam, saya pergi ke kawasan di Kulim Bandar Baru, saya berada di Sungai Petani, saya berada di Alostar khususnya. Begitu juga saya berada di kawasan-kawasan lain dalam negeri Kedah. Selama 3 hari saya berada di Kedah bulan lalu. Dan saya dapatan, saya berbincang. Jadi saya tak boleh mengatakan semua warga Kedah sokong pada UMNO. Tidak. Mereka menyatakan kasih sayang pada UMNO masih ada. Kecuali UMNO harus menurunkan muka-muka baru. Kalau yang ada muka-muka lama tu tak payahlah. Itu kenyataan mereka. Jadi masing-masing ada pemikiran, ada pandangan, dan saya lontarkan melalui live saya ini. Tapi tidak bolehlah kita mengatakan orang Kedah tak tolak. Tidak begitu saya. Kalau itu kenyataannya, jawabnya UMNO tak boleh bertanding kalau di Kedah. Begitu. Ini bagi saya satu cyber politik yang tak matang, saudara. Sebab itu kalau dilihat hari ini Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, mereka dah menolak. PH totally menolak Perikatan Nasional. Jangan lupa saudara, dulu Parti Peribumi Bersatu ini mereka berpayung di bawah Parti Keadilan. Itu yang dapat 13 kursi. Tapi apakah 13 kursi ini dapat dimiliki balik? Kerana kali ini Parti Keadilan, penyokong-penyokong mereka akan menarik sokongan. Jangan lupa saudara, bahawa Parti Keadilan ni penyokong-penyokong mereka terdiri dari pelbagai kaum. Jadi apakah Parti Peribumi PAS nak bertaut dengan PBM? Saya tak nampak bahawa benda ini boleh menjana undi yang besar. Dan dalam keadaan begini, kalau bertambung, sebab itu PAS cukup seriau, PBM pun takut juga. Kalau berlaku pertambungan 3 penjuru, kita melihat bahawa besar kemungkinan sama ada UMNO ataupun Parti Keadilan. 2 parti ini saja yang akan mendominasikan pilihan raya akan datang. Saudara Mat Yusri, kelina UMNO. Pembersihan sedang berlaku dalam UMNO. Sebab itu sabar malam, saya ingat dah setahun dah saya bercakap, UMNO akan melakukan islah kepimpinan. Saudara lihat dalam pilihan raya di Melaka, sudah pun kita lakukan 80% muka-muka baru diturunkan. Alhamdulillah, warga Melaka menerima. Saudara, begitu juga di Johor. Memang ramai ketua-ketua bahagian yang tak senang hati, marah pada Presiden. Dan hari ini pun ramai juga kalangan wolot-wolot UMNO ni sedang memasang cyber trooper di kawasan masing-masing. Kalau boleh, bila saya buat saja masuk komen balon Presiden UMNO. Saya nak katakan nak balon-balon lah, tak ada masalah. Tapi kenapa? Persoalannya, kenapa? Cuba diburukkan gambaran Presiden UMNO tu begitu begini. Sedangkan cuba hayati betul-betul. Kenapa beliau didakwa? Kenapa beliau berbalah dengan Dr. Mahathir? Kesan bila kita dah kalah, bila mereka mempunyai kuasa, apa yang berlaku. Ini natijahnya. Sekarang ni Saudara Zafkuan, tidak, dia bukan begitu. Kedah, warga Kedah tetap warga Kedah. Pimai cek oi, itu orang Kedah dia kata. Dan mereka mengharapkan, sebab warga Kedah selama ini
waktu UMNO Barisan Nasional mentadbir, mereka mendapat bantuan subsidi padi, subsidi baju dan sebagainya. Sedangkan apabila berlaku Pakatan Harapan, naiknya Perikatan Nasional, mereka seolah-olah diketepikan, dinafikan. Ada tu bukan tak ada, jangan dinafikan, ada. Tetapi tak mencukupi sebagaimana yang dilakukan oleh pimpinan UMNO Barisan Nasional dulu. Itu saja. Sebab itu sekarang ni UMNO Kedah cuma mengharapkan ada muka-muka baru. Kalau benar Presiden menghantar pimpinan baru, bagi saya kalangan ketua pemuda, naib ketua bahagian ataupun timbalan ketua bahagian, tentulah mereka lebih mesra lagi sebab mereka melihat. Tak salahkan dia orang juga. Saya cakap terus terang, ada juga wolot-wolot ketua-ketua UMNO bahagian ni, kadang-kadang mereka sombong juga dengan rakyat. Susah nak berhadapan dengan rakyat dan sebagainya. Ya, sekarang ni mereka berhadapanlah dengan kepimpinan yang akan datang. Itu yang saya lihat. Banyak orang tanya dengan saya, kenapa pula kali ini muktamar PAS diadakan di Kedah? Sebabkah Kedah ditakbir oleh PAS? Itu keadaannya saja tu. Jadi kalau mereka mengatakan mereka tak penting apa semua, tak nak gunakan kepentingan, tak nak gunakan kemudahan, buat pemilihan, buat apa ni muktamar di Kedah, kenapa? Kerana PAS mentadbir Kedah. Itu saja. Dulu dia buat di Kuala Selangor satu ketika waktu PAS berada dalam Pakatan Rakyat. Jadi janganlah duk kata UMNO saja secara sembrono, saudara. Malahan kalau saudara melihat kenyataan Rafizi sebagai timbalan presiden, jangan dilihat dia sebagai kaki duk tabu ini. Saya melihat sebagai kedudukannya sebagai timbalan presiden. Dia kata tiada kerjasama Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Itu muktamad. Tentulah mereka telah membincangkan di bawah dalam kepimpinan tertinggi Parti Keadilan. Saya melihat terus terang, saya katakan, buat macam mana pun untuk menghadapi pilihan raya yang akan datang, katalah apa pun, bila sahaja UMNO menurunkan wajah-wajah baru, muka-muka baru, tak mau lagi dengan warlordnya, dengan mereka yang berada yang kluster Putrajaya lah apa semua ni, saudara, saya yakin rakyat akan kembali. Rakyat ada dua pilihan, sama ada mahukan dengan UMNO Barisan Nasional ataupun Parti Keadilan. Saudara jangan makilah, tak baik. Saudara, suka tak suka kena terima hakikat bahawa rakyat juga mengharapkan hadirnya kepimpinan yang baru. Tak lebih daripada itu. Cuma tolak jalan Daud, tolak perpok ni apa dia, saya pun tak tahu. Nak buat ni istilah baru dalam politik. Buatlah, anda nak buat apa, nak kata apa, katalah. Bagi saya yang paling penting, saudara, kita harus berpolitik secara matang. Dan saya menyatakan urutan peristiwa tidak mungkin UMNO Barisan Nasional akan bersama lagi dengan PAS. Itu satu. Yang kedua, cuma sekali lagi saya mengulangi, agar ya awak Perdana Menteri fikir-fikirkanlah apa perasaan anda apabila parti yang anda wakili, parti di mana meletakkan anda di tempat yang begitu tinggi, dimaki hamun oleh mereka, apakah kita masih lagi nak menyantuni mereka? Terpulang. Fikir-fikirkanlah. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.